untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Child Care Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. First Move Child Care Center adalah sebuah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Ayat daripada surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Para penonton yang hormati sekalian, pengertian lebih kurang ayat yang dibacakan tadi, setiap yang hidup pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai satu ujian, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Para penonton yang hormati sekalian, ini adalah lebih kurang siri ketiga daripada cerita mengenai di hujung hayat. Saudara-saudara, kita sudah melalui proses daripada alam rahim 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah, kita berada dalam perut ibu kita 9 bulan 10 hari, makan bersama dengan dia, tidur bersama dengan dia dalam perut dia, dan dijaga, tuan-tuan, dijaga oleh ibu. Tuan-tuan, ibu sedang yang menjaga kita dengan penuh penderitaan. Ada ibu yang waktu mengandung dapat darah tinggi, waktu mandung dapat kencing manis dan sebagainya. Dan dalam keadaan yang sedemikian, kadang-kadang mengandung tinggal di hospital sebelum bersalin, ada yang 2 bulan di hospital, ada yang 3 bulan di hospital sebelum bersalin dan sebagainya. Akibat daripada beberapa penyakit yang dialami semasa kandungan, bayi berada dalam kandungan. Para penonton yang hormati sekalian, 9 bulan 10 hari kita dilahirkan, kita jadi bayi, lepas bayi jadi kanak-kanak. Yang ketiga, tuan-tuan, tadi yang pertama, fasa yang pertama dalam perut ibu, fasa yang kedua bayi, fasa yang ketiga kanak-kanak, fasa yang keempat remaja, fasa yang kelima dewasa, fasa yang keenam hujung usia, dan fasa yang kelima hujung kepada hujung usia macam saya ni, tuan-tuan dan puan. Fasa yang keenam ialah datangnya maut bertemu dengan kita. Belum lagi ada fasa yang ketujuh, fasa yang ke-8. Sampailah kita dimasukkan ke dalam syurga atau neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah fasa-fasanya. Apa yang kita sebutkan, tuan-tuan dan puan, yang kita dah sebut, tuan-tuan dan puan, bahawa kematian merupakan satu kepastian. Mati satu kepastian. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Satu ayat lagi dari surah Qaf, ayat yang ke-14. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakral maut, dan datanglah sakral maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang sering kamu lari daripadanya. Macam mana lari daripada sakratul maut? Yang pertama, kita kadang-kadang macam ya tak ya ada berlakunya sakratul maut. Macam mana kita lari daripada sakratul maut? Kadang-kadang kita yakin tak yakin adanya sakratul maut dalam hidup kita. Bagaimana tuan-tuan kita lari daripada sakratul maut? Kita tidak indahkan sakratul maut yang akan datang bertemu dengan kita. Macam mana kita lari daripada sakratul maut? Kita tidak, tuan-tuan dan puan, menunaikan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk akhirnya bertemu dengan Allah. Malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Kita tak bayangkan dalam hidupan kita ada saat ketika itu akan berlaku kepada diri kita. Macam mana kita lari daripada sakratul maut? Saudara-saudara, kita tidak salat, tak jaga.
Tuan-tuan dan puan, amar ma'ruf nahi mungkar tak jaga, isteri kita tak jaga, anak kita tak jaga, di pejabat kita tak jaga hak-hak teman-teman di pejabat, hak-hak anak dara di pejabat, hak-hak anak-anak isteri orang di pejabat, hak-hak kerja yang diwajibkan kepada kita, hak-hak tugas dan tanggungjawab yang difardukan kepada kita. Berbagai-bagainya tuan-tuan dan puan. Dan bagaimana kita lari daripada sakratul maut? Tuan-tuan, kita lari daripada sakratul maut ialah kita seolah-olah, tuan-tuan, tidak ada kematian dalam hidup kita. Kerja, duit. Saya ingin mengingatkan tuan-tuan, kerja dan duit menjadi orang kaya ni tidak terbatas. Islam mengizinkannya. Hanya janganlah kamu memberikan masa, tumpuan seluruhnya kepada mendapatkan duit, hingga kamu kesampingkan Allah, kesampingkan Rasul, kesampingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Kalau kamu utamakan dunia, ada 8 perkara disebut dalam ayat itu yang saya tidak bercadang menyebutkannya. Tapi tuan-tuan, jangan kamu utamakan itu lebih daripada kamu mengasihi Allah, mengasihi Rasul, mengasihi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak menegah rumah besar, kereta besar. Islam tidak menegah pangkat dan kedudukan. Tetapi jadikan seluruhnya itu kelebihan yang Allah berikan kepada kita, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, keselesan yang Allah berikan kepada kita dalam apa bentuk pun, jadikan itu sebagai alat kepada matlamat. Making them means to long range noble goal, noble end. Apa dia? Untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Pangkat untuk dapatkan redha Allah, kaya untuk dapatkan redha Allah, kesihatan yang baik untuk dapatkan redha Allah, kecintaan kita kepada keluarga semuanya untuk mendapatkan tuan-tuan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang saya muliakan sekalian, kita pergi kepada bertemu malaikat maut. Pagi ni tajuknya tuan-tuan bertemu malaikat maut. Dan tuan-tuan, kita dapat bayangkan tuan-tuan, daripada kita sihat kita sakit. Daripada sakit ringan kepada sakit berat, sakit yang membawa maut. Sakit berat ialah sakit yang membawa maut. Life threatening illness. Life threatening maknanya penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita meninggalkan dunia, pejamkan mata, tak buka-buka lagi, jantung tidak mengepam lagi, darah tidak mengalir lagi, yang namanya kematian. Dan kematian ini sesuatu yang sangat benar. Kematian ini sesuatu yang hak. Kematian ini sesuatu yang tidak dapat dinafikan. Siapa pun tak boleh dapat dinafikan. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, saudara, kekasih daripada kekasih Allah, para Nabi, 124,000 para Nabi dan Rasul yang kita wajib beriman kepada mereka adalah 40 orang yang nama mereka tersebut dalam Al-Quran, tuan-tuan, pun mereka, tuan-tuan, mereka datang dan mereka pergi, mereka hidup dan mereka dimatikan, termasuk kekasih, segala kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Dan cerita diwafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan dan puan, Nabi Muhammad diwafatkan dalam suasana tuan-tuan yang sangat-sangat berat sakitnya. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang mengalami sakit yang begitu dahsyat sewaktu mendatangi maut, sewaktu hendak mati, tuan-tuan dan puan, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah menyebutkan, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disayang oleh baginda, semua isteri disayang oleh baginda, menyebutkan, aku tidak pernah melihat ada manusia yang menjelang maut sakit sehebat, sekuat, sedahsyat sakit yang dialami oleh kekasih Allah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah melihat siapa-siapa pun kecuali Rasulullah. Kata siapa tuan-tuan? Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah tuan-tuan dan puan. Dan satu hadis menyebutkan, tuan-tuan, Nabi menyebutkan, sesungguhnya aku sedang demam. Bagi tahu sahabat dia,
Dia berkata Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, sahabat-sahabat yang Habib, Zaid bin Thabit, tuan-tuan yang bersama dengannya, aku tidak pernah, sesungguhnya aku sedang berada dalam keadaan demam. Aku demam ni seolah-olah macam dua orang demam pada satu badan. Dua orang demam yang hebat, yang kuat pada satu badan. Begitulah yang aku rasakan. Apa artinya tuan-tuan dan puan ya? Sesungguhnya aku sedang demam sebagaimana dua orang dari kalian terkena demam. Apa artinya? Kesakitan yang dialami baginda adalah dua kali ganda pada manusia biasa. Dua kali ganda dibandingkan dengan manusia biasa. Saudara, itu dibincangkan boleh satu perbincangan yang lain. Kenapa kekasih Allah, yang disayangi Allah, dicintai Allah, tak ada lagi manusia yang paling dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalannya, mengapa dalam kasihnya Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah kepadanya, kenapa tuan-tuan di saat kematiannya, kewafatannya, Allah datangkan sakit yang amat sangat melebihi sakit orang biasa, diberikan sakit itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya mengapa? Mungkin kita jawab pada ketika yang lain ya. Mungkin ialah tuan-tuan dan puan, insya-Allah nanti kita akan jawab insya-Allah. Tuan-tuan dan puan ya, sekarang kita berdepan dengan malaikat maut. Malaikat maut akan datang tuan-tuan ya. Malaikat maut akan datang bertemu dengan tuan-tuan, bertemu dengan saya. Dan malaikat banyak, hari-hari ada malaikat. Petang, siang, malam. Ya. Malaikat yang mencatat amal ada kepada kita sepanjang waktu. Saban waktu ada. Malaikat yang tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang menjaga keselamatan kita. Malaikat yang menjaga mata kita, yang menjaga telinga kita, yang menjaga hati kita. Malaikat yang menjaga rumah kita. Malaikat yang menjaga halaman rumah kita. Malaikat yang menjaga harta kita. Masya Allah tuan-tuan, itu yang peringkat peribadi. Belum lagi malaikat yang menjaga hujan yang diturunkan. Malaikat yang menjaga gunung, yang menjaga bukit. Malaikat yang menjaga putaran dunia ini tuan-tuan. Masya Allah. Dan tuan-tuan, antara malaikat-malaikat itu, ada malaikat yang diperintahkan khusus untuk mencabut nyawa manusia. Nama malaikat itu ialah malaikat maut. Malaikat maut tuan-tuan. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel. Malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa mereka yang hidup, manusia yang hidup. Saudara-saudara, malaikat maut tuan datang kepada kita, dan malaikat-malaikat yang lain bersamanya datang dengan kita dalam bentuk ganas. Ganas seganas-ganasnya. Kalau yang nak dicabut nyawa itu orang yang tidak beriman, orang yang langgar titah perintah Allah, orang yang berat nak bersalat, orang yang tak pimpin keluarganya untuk menyembah Allah, orang yang bersukaria daripada mudanya sampai tuanya bersukaria hingga lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bekerja pagi, petang, malam, kerja pagi, petang, malam, kerja pagi, petang, malam, tak habis-habisnya. Saudara, kerja saja bagus, kerja kuat bagus, tapi kerja kuat sehingga meninggalkan tugas asasi seorang insan menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Kita tak sembah Allah. Kerja. Sembahyang pun tidak, sembahyang Jumaat pun tidak. Dan habis kerja pergi dengan kawan-kawan pergi kelab, minum tuan-tuan, minum. Minta maaf saya sebutkan, minum. Dengan social escort kita. Minta maaf saya sebutkan ini tuan-tuan. Dengan social escort. Sekali minum, sekali duduk, ribu-ribu ringgit. Inilah yang berlaku tuan-tuan dan puan, sebahagian kecil daripada kita. Sebahagian kecil daripada kita. Dan ini berlaku. Tiap-tiap malam berlaku. Pergilah ke mana daerah di Kuala Lumpur ni. Berapa kelab malam tuan-tuan. Berapa kelab malam. Kelab malam yang sangat special. Dia punya tuan-tuan, dia punya api-api, dia punya lampu-lampunya, dia punya stage-nya. Stage tuan-tuan. Stage yang terhebat sekali. State of the art.
yang paling hebat. Dengan suasananya, suasana untuk menjemput kegairahan kita, untuk menjemput nafsu kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah diadakan, difikirkan oleh manusia macam mana kita duduk dalam kelab yang sedemikian, eksklusif kelab yang sedemikian. Terasa seolah-olah kita diangkat, martabat kita diangkat, darjat kita diangkat. Terasa kita duduk, tuan-tuan dan puan, entah di mana, kita pun tak tahu di mana kita. Dengan minumannya, dengan makanannya, dengan layanannya, dengan gadis-gadisnya. Saudara-saudara, inilah yang berlaku. Yang datang bukan umur 30, bukan umur 40, 50 ada, 60 ada, 70 pun ada. Macam mana? Yang menuang air itu macam menuang air sejuk aja. Saudara, inilah, dan kita akan bertemu dengan malaikat maut. Tajuk pagi ini, pertemuan dengan malaikat, bertemu malaikat maut. Pasti saudara dan saya yang bercakap pagi ini bertemu dengan malaikat maut. Bila? Allah yang tahu. Di mana? Allah yang tahu. Pukul berapa? Allah yang tahu. Minit ke berapa? Allah yang tahu. Saat yang ke berapa? Allah yang tahu. Siapa yang berada di sisi saya? Allah yang tahu. Isi saya ada tak waktu saya mengembuskan nafas yang akhir? Allah yang tahu. Anak-anak saya 8 orang ada tak di sisi saya waktu saya mengembuskan nafas yang terakhir? Allah yang tahu. Mati saya bersama dengan orang beriman ke tidak? Allah yang tahu. Mati saya bersama dengan orang-orang yang hidup dalam keadaan, tuan-tuan, hidup dalam keadaan bersukaria, hidup dalam keadaan, tuan-tuan, memuaskan nafsu syahwat, Allah yang tahu. Inilah yang kita kena fikir, saudara. So itu, kita akan bertemu dengan malaikat maut. Saudara dan saya. Saudara setuju, tak setuju pun bertemu dengan malaikat maut. Saudara percaya, tak percaya, akan bertemu dengan malaikat maut. Saudara bersedia, tidak bersedia, akan bertemu dengan malaikat maut. Saudara ikut perintah Allah atau saudara tidak ikut perintah Allah, akan bertemu dengan malaikat maut. Saudara disayangi atau saudara dilaknati, akan bertemu dengan malaikat maut. Saudara akan mati, cara mati husnul khatimah atau su'ul khatimah, akan bertemu dengan malaikat maut. Saudara kaya macam mana pun akan bertemu dengan malaikat maut. Saudara pakarnya, pakar perubatan, pakar apa pun, tuan dapat pakar dalam dunia ini. Saya tak tahulah berapa banyak saudara dibayar. Satu prosedur yang dilakukan oleh pakar-pakar dunia ni, berapa ribu, ratus ribu, ribu dibayar. Yang pakar ini pun akan bertemu dengan malaikat maut. Saudara, tak boleh dibeli, tuan-tuan. Tak boleh, ketika itu, saat itu tak boleh dibeli. Malaikat maut tidak dibeli. Malaikat-malaikat yang lain mengiringi malaikat maut, tak boleh dibeli. Dalam dunia, tuan-tuan, kita boleh beli. Kita boleh beli. Keadilan kadang-kadang boleh dibeli, tuan-tuan dan puan. Kejahatan kadang-kadang boleh dibeli. Kebaikan kadang-kadang boleh dibeli. Tuan-tuan, keikhlasan kadang-kadang boleh dibeli. Kejujuran kadang-kadang boleh dibeli. Kebenaran kadang-kadang boleh dibeli. Tapi bagi malaikat maut dan malaikat-malaikat yang lain mengiringinya untuk mendatangi kita, tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Tapi bagi mereka, tuan-tuan, bagi mereka yang beriman, mereka yang taat, mereka yang kerja-kerja juga, kaya-kaya juga, pangkat-pangkat juga, kedudukan-kedudukan juga, tetapi mereka adalah merupakan orang yang taat kepada Allah. Orang yang muliakan Nabi Muhammad SAW. Hatinya selalu terdetik kepada tuntutan agama. Jiwanya selalu memikirkan, tuan-tuan, seronoknya mengamalkan amal agama. Saudara, inilah dia. Kita hendak orang kaya yang beriman. Seperti Abu Bakar Siddiq. Kita hendak orang kaya yang beriman. Siapa? Seperti Abdul Rahman ibn Auf. Kita hendak orang kaya yang beriman. Seperti Osman ibn Affan. Ramai lagi, tuan-tuan, ramai lagi. Di Malaysia ini pun kita boleh namakan, tapi tak cantik kalau dinamakan di depan siaran seperti ini, tuan-tuan dan puan, nama-nama mereka. Masya Allah. Ada sahabat, tuan-tuan, yang saya call saja. Ada saya nak sedikit
nak buka ruang kegembiraan kepada beberapa tempat, beberapa sahabat. Kalau dapat, kita sedekahkan beberapa ekor lembu untuk dikorbankan di tempat mereka. Penyembelihan korban. Saudara sahabat tu sebut dalam dia punya message kepada saya, berapa ekor nak? Masya Allah, tuan-tuan. Maka pun saya pun cubalah cari kawan-kawan yang saya nampak yang genuine, kawan yang ada madrasah, kawan yang ada mahat tahfiz, kawan yang mengkhidmati anak yatim, kawan-kawan yang mengkhidmati fakir miskin, kawan yang ada pondok, kawan yang ada madrasah, kawan yang ada kombinasi pondok dengan madrasah, pendidikan orang-orang yang tua, yang sudah berumur, pendidikan kanak-kanak dan sebagainya, dalam satu tempat, dalam satu kompleks. Yang nak mendirikan masjid, yang mendirikan surau, yang berbakti, beramal, yang beramal dan sebagainya. Saya mencadangkan, tuan-tuan, terus berapa ekor nak? Berapa ekor nak? Inilah, tuan-tuan dan puan-puan, gambaran, tuan-tuan. Seronok kita tengok orang-orang kaya yang sedemikian. Seronok kita tengok orang yang Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah sedemikian. Mereka tidak lupa kepada Allah. Mereka tidak lupa kepada Allah. Inilah contoh-contoh. Ada di Malaysia, ada di Kuala Lumpur, ada di Lembah Kelang, dan ada di mana-mana, tuan-tuan dan puan. Tapi yang tak ada pun, bilangan yang sedemikian ni sikit. So small, so minority as compared to those who are given all the bounties. Tetapi mereka seperti lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan, kita akan bertemu dengan malaikat maut. Tajuk pagi ini, tuan-tuan dan puan, bertemu malaikat maut. Tajuk pagi ini bertemu dengan malaikat maut. Okey, malaikat maut datang. Ditentukan pada masanya, pada ketikanya, malaikat maut datang. Saya kata tadi, kalau malaikat maut nak mencabut nyawa orang yang tidak beriman, orang yang tidak menunaikan titah perintah Allah, orang yang derhaka kepada Allah, orang yang hidupnya memang dunia, lupa kepada akhirat, lupa kepada alam kubur, lupa kepada alam barzah, lupa kepada mahsyar, lupa kepada syurga, lupa kepada neraka, lupa kalau kita berada di atas mizan, lupa kita akan meniti titian sirat. Orang ini, macam mana malaikat maut datang? Malaikat maut dengan malaikat yang lain datang. Oh, tuan-tuan dan puan, garangnya. Dan dicabut, tuan-tuan, dicabut nyawanya macam pokok, saya dah sebut dah, macam pohon yang berduri yang besar, dimasukkan dalam sampai ke lubur kita, tarik lagi, tuan-tuan, tarik lagi, duri-duri itu tarik. Itu, tuan, segala tali perut kita, segala urat-urat, segala-galanya akan menggigiti itu, pokok yang berduri itu, pohon yang berduri itu, ditarik, dikeluarkan daripada mulut kita. Begitulah sakitnya. Dan dikatakan seperti dicincang oleh 300 pedang. 300 pedang yang mencincang. Sama, tuan-tuan, seketika mencincang. Begitulah sakitnya bila malaikat maut datang mencabut nyawa kita bagi mereka yang ingkar. Mereka yang pagi ini pukul 7.20 ni tak bangun lagi untuk menaikkan sembahyang subuh. Mereka yang tidak bangun pagi untuk bersubuh bukan pagi ni. Pagi kemarin tidak. Pagi kemarin, minggu kemarin tidak. Bulan kemarin tidak. Ada ke tak ada, tuan-tuan? Ada. Ada tak ada dalam rumah kita? Ada. Minta maaf saya sebut. Kalau yang tak ada lagi baik. Tapi rata-ratanya ada. Masjid dan surau sudah dibuka sekarang, tuan-tuan. Saya tengok, tuan-tuan, ulasan daripada menteri, Menteri Agama kita yang baru ni. Datanglah ke masjid, datanglah ke surau. Datang ke masjid, datang ke surau. Tuan-tuan, ada satu ketika dalam 2 minggu yang lepas, saya baca, tuan-tuan, kedatangan di masjid dan surau, walaupun dah dibenarkan, tapi kedatangan itu masih hambar lagi. Macam mana, tuan-tuan? COVID-19, yang begitu hebat, tuan-tuan dan puan, sekarang di Amerika telah mencecah yang di being affected, yang infected, tuan-tuan, 3 juta orang. Allah. Bayang, tuan-tuan, yang mati dah 150 ribu orang. Malam tadi 31 negeri, tuan-tuan, 31 negeri yang sudah membuka kepada ekonomi,
memikir semula untuk menutupnya pada suatu ketika. Di Australia, tuan-tuan, di Melbourne, antara negeri-negeri di Australia tu sekatan tak pernah berlaku, tuan-tuan. Sejak tahun 1900 tak pernah berlaku sampai sekarang ni. Tak pernah berlaku antara negeri dengan negeri. Katakanlah New South Wales dengan satu negeri lagi, tuan-tuan dan puan, tidak dibenarkan masuk, tidak dibenarkan keluar. Sekatan antara negeri-negeri dalam negeri yang sama. Dalam Australia. Sebab Melbourne sekarang ni dah jadi epicenter. Melbourne, bandar yang ada 5 million penduduk, tuan-tuan, sekarang ni menjadi tempat berlaku semula. Tuan-tuan, berlaku semula COVID-19. Yang satu ketika dalam 2-3 minggu yang lepas, Australia macam juga New Zealand adalah negara-negara yang akan bebas. New Zealand sudah bebas daripada COVID-19. Tapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Beijing berlaku, tuan. Beijing di China berlaku. Di Amerika, yang paling teruk sekarang di Amerika, di Texas, di Arizona, di Florida. Allah, tuan-tuan. 31 negeri daripada 50 negeri Amerika Syarikat. 31 negeri surging, tuan-tuan. Surging, naik menimpa, spiking, naik. Brazil. Daripada berita yang saya tengok malam tadi, Presiden Brazil pun dijangkiti positif, tuan-tuan. Presiden yang ada pengawal. Presiden yang ada, tuan-tuan, askar yang mengawal, polis yang mengawal. Kereta yang bulletproof. Rumah dia cermin-cermin semua bulletproof. Makanannya dikawal, minumannya dikawal. Tuan-tuan bayang, doktor peribadi yang spesialis mengikut dia ke mana dia pergi pun. Tapi dia dijangkiti, tuan-tuan. Presiden yang lepas di antara pemimpin dunia ialah Perdana Menteri Britain Boris Johnson. Dijangkiti tetapi sembuh, tuan-tuan. Sekarang Presiden Brazil. Dalam dunia sekarang, yang paling tinggi sekali jangkitan, yang paling tinggi sekali, tuan-tuan, ialah Amerika Syarikat. Nombor 2 Brazil. So, saudara, malakal maut bergelempang-gelempangan, tuan-tuan. Tengok pada masa yang bulan Mac, bulan April dulu. Allah bergelempangan, mati tepi jalan. Malakal maut mencabut nyawa mereka. Ke negeri kafir, orang kafir tak banyak kira bicara. Tetapi bagi negeri Islam, orang Islam yang ada, macam kita di Malaysia, ada kira bicaranya, tuan-tuan dan puan. Bukan nyawa melayang begitu saja, tetapi ada kira bicaranya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu malakal maut datang, tuan-tuan, ada dua mode. There are 2 types of moods. Satu, datang dengan penuh hormat. Datang dengan penuh rasa kehormatan, kecintaan kepada orang yang nak dicabut nyawanya. Datang dengan penuh beradab. Datang dengan penuh bersopan. Malaikat maut ni datang bertemu dengan saya, bertemu dengan saudara. Kalau saudara beriman, datang dengan penuh sopan, datang dengan penuh beradab. Untuk mencabut nyawa kita. Dengan perlahan-lahan. Saudara? Tapi bagi mereka yang ingkar kepada titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada mudanya ingkar, sama ada tuanya ingkar, atau sepanjang hidupnya ingkar, atau mudanya bagus, masa dewasanya bagus, tapi tuanya makin tua makin tak bagus, makin tua makin tak bagus, makin tua makin lalai, makin tua makin lalai, makin tua makin tak semayang, makin tua makin bercampur dengan orang-orang yang tidak mengingat titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makin tua, tuan-tuan dan puan, makin mengikut kehendak nafsu. Makin tua, tuan-tuan, hubungan makin tua makin nak menjadi orang kiri, ashabus shimal. Makin tua makin nak jadi orang kiri. Sepatutnya makin tua menjadi orang kanan, kanan daripada yang kanan, kanan daripada yang kanan, menjadi ashabul yamin, orang kanan. Satu lagi ashabus shimal, orang kiri. Malakal maut bila nak mencabut nyawa orang kiri, ashabus shimal, dengan penuh, tuan-tuan, dengan bengisnya dia, seksa yang ditanggung. Jadi tuan-tuan ya, sekarang tepat jam 7.30 ni, apa kata kalau kita rehat sebentar dalam 1 minit, mendengar nasihat daripada Yayasan Sabah. Pertama, tuan-tuan dan puan,
bantulah tuan-tuan, bantu. Nak mati dalam husnul khatimah, bertemu dengan malakal maut, apa lagi nak buat tuan-tuan? Selain daripada salat, selain daripada ibadah-ibadah khususiyah, selain daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan ikut titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya sedekah. So, kita nak bangunkan anjung husnul khatimah, akan menyediakan pendidikan, program pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah di tempat namanya Kompleks, tuan-tuan, Kompleks Anjung Husnul Khatimah, Batu 15, Sungai Semungkis, Ulu Langat. Kita dalam peringkat untuk untuk mengumpul dana. Dah masuk 2 tahun kita mengumpul dana, tuan-tuan. Bila dana sudah terhimpun 1/3 daripada jumlah 12 juta, maknanya 4 juta sudah terkumpul, kita akan mula membangunkan, insya-Allah, tuan-tuan. Satu komplek yang agak besar. Dalam komplek itu ada masjid. Masjidnya boleh menampung antara 500 ke 700 orang, besar masjidnya. Di masjid itulah setiap pagi pukul 4 sudah berfungsi. Sembahyang tahajud bersama-sama, sembahyang taubat bersama-sama, sembahyang hajat bersama-sama, sembahyang witir bersama-sama, munajat bersama-sama, menangis bersama-sama, mengadu kepada Allah bersama-sama. Sebab kita nak ditemui oleh malakal maut. Kita nak bertemu dengan malakal maut. Itulah ibadat yang sepatutnya kita lakukan di samping mengejar dunia, di samping mengejar dunia. Itulah yang patut dilakukan. Kerana kita bukan nak berjumpa dengan general manager, bukan nak jumpa dengan CEO, bukan nak jumpa dengan pimpinan-pimpinan kita, tapi kita nak berjumpa dengan malakal maut, tuan-tuan dan puan. Inilah. Jadi itu yang satu. Yang kedua, ada 3 serangkai buku, tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan dapatkan buku tu, nanti saya nak sebutkan lagi. Dapatkan buku ni, tuan-tuan, untuk library, untuk library sekolah, untuk library universiti, untuk library persatuan, untuk library syarikat-syarikat, untuk library persatuan-persatuan, untuk library yayasan-yayasan. Dapatkan 3 buku ni, tuan, bagi peluang kepada orang-orang, employee kita, orang-orang yang bekerjasama dengan kita, anak-anak mereka dan sebagainya, untuk membaca buku yang dibeli, yang didapatkan oleh syarikat-syarikat pertubuhan-pertubuhan itu, dan diletakkan di library di tempat syarikat yang boleh dipinjam untuk pekerja-pekerja kita, tuan. Dapatkan, tuan-tuan, 3 serangkai. Yang ketiga, tuan-tuan, ialah tentang taska, nursery. Kita ambil daripada 2 bulan sampai 4 tahun. Bayi 2 bulan sampai 4 tahun, toddler sampai 4 tahun, namanya, tuan-tuan, First Move Childcare Center. First Move Childcare Center ada 8 cawangan, 2 di Bangi, 1 di Kajang, 5 di Kuala Lumpur. Kita baru beroperasi setahun 3 bulan. Bila untung besok dapat untung besok, keuntungan disalurkan kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah. Begitu juga buku-buku ni, tuan-tuan. 3 buku ni, saya tulis buku ni, saya karang buku ni, saya cetak buku ni, saya urus buku ni. Keuntungan yang ada sedikit, tuan-tuan, hasilnya kita curahkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Dapatkanlah, tuan-tuan. Inilah dia untuk bertemu dengan malaikat maut. Inilah peluang yang kita buka. Pintu yang dibuka oleh Yayasan Sabha. Tingkap yang dibuka oleh Yayasan Sabha. Tuan-tuan, aperture, ruang-ruang, liang-liang yang dibuka oleh Yayasan Sabha untuk membolehkan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum radu'an. Allah redha kepada mereka dan kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat maut datang berjumpa dengan kita dengan penuh hormat, dengan penuh tertib untuk mencabut nyawa kita, mati sebagai seorang Muslim, mati sebagai seorang yang beriman, mati seorang sebagai yang bertakwa, mati seorang yang diberikan ihsan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita dengar sekarang, mari kita ikuti sekarang pesanan daripada Yayasan Sabha. Silakan. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga.
Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, pagi ini kita membincangkan tajuk, mungkin dalam siri yang ketiga dah tuan-tuan, bertemu malaikat maut. Pagi semalam, dahsyatnya sakratul maut. Pagi ini terus bertemu malaikat maut. Masya Allah tuan-tuan, satu pertemuan yang tuan-tuan akan lalui, satu pertemuan yang saya lalui. Mungkin ada di antara saudara ini berlaku besok. Mungkin ada di antara saudara termasuk saya berlaku minggu ini. Mungkin ada di antara saudara termasuk saya mungkin berlaku pertemuan dengan malaikat maut itu bulan depan. Mungkin tahun depan. Tapi lazimnya kalau umur-umur yang dah seperti saya ni tuan-tuan, boleh kira saja. You can count using your fingers tuan-tuan. Bila tarikhnya, bila bulannya malaikat maut akan datang. Itu hukum adatnya. Saya pergi dulu dibandingkan dengan anak saya. Saya pergi dulu dibandingkan dengan isteri saya yang lebih muda daripada saya. Saya pergi dulu dibandingkan dengan cucu saya, tuan-tuan dan puan. Tapi apa pun, cucu yang muda pun boleh bertemu malaikat maut, anak yang lebih muda daripada saya pun bertemu dengan malaikat maut, mereka yang tua ada 103 tahun masih lagi dapat bertahan, belum lagi bertemu dengan malaikat maut. Ada. Tapi umur umat Muhammad, dikatakan dalam hadis, umur umat Muhammad 60 tahun, 70 tahun. 60 tahun, 70 tahun. Bila sampai umur 60 tahun, tuan-tuan, ada hadis menyebutkan, kamu tidak ada reason, you don't have single reason to tell God, why can't you do whatever being asked you to do by God? Apa benda yang diminta oleh Allah kamu buat, kamu tak buat, pasal apa? Kamu tak ada soalan nak jawab. Kamu tak ada jawapan nak jawab. Kalau kamu dah diberikan umur 60 tahun, dah cukup umur 60 tahun itu, kalau betul digunakan, daripada kita muda, sampai dewasa, sampai tua, kalau betul digunakan, cara yang betul digunakan, jalan yang betul digunakan, lorong yang betul digunakan, tak ada sebab kita tidak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sebab kita tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu hadis, tuan-tuan dan puan, yang menyebutkan sedemikian. Balik tadi. Bila malaikat maut datang, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tahu nyawa kita ni pergi keluar daripada badan, daripada kaki, tuan-tuan. Daripada hujung jari-jari kaki, nyawa akan keluar pelan-pelan. Sampai kita punya peha, sampai betis, naik ke lutut. Tiap-tiap satu fasa nyawa nak keluar ni, tuan-tuan. Kesakitan yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakitnya tak dapat digambarkan. You don't have words to depict, to put into picture the kind of pains, sakitnya yang dirasai. Habis selepas lutut, peha tuan-tuan. Longlailah kaki kita, longlailah betis kita, longlai tuan-tuan dan puan. Longlai. Darah dah tak sampai ke situ dah. Peha kita sampai ke punggung. Tuan-tuan lihat orang yang mati, tuan-tuan. Sampai ke perut, tuan-tuan. Sampai ke perut kita. Bayang ni. Di sinilah tempatnya. Ya. Makanan yang diisi, entah makanannya halal, entah makanannya haram, entah makanannya syubhah. Perut kita, tuan-tuan. Perut kita, apa isi perut kita? Minuman. Orang suruh minum air-air yang semua air diizinkan oleh Allah. Semua air. Air hujan, air sungai, air laut, tuan-tuan, yang disuling boleh diminum, tuan-tuan dan puan. Semua air boleh diminum. Hanya satu air yang namanya air yang memabukkan, itu saja. Itu saja air yang you have got to abstain. Itu saja. Tapi itu pun kita tidak boleh buat abstention.
Macam mana tuan-tuan? Perut kita, makanlah apa saja. Buah-buah kamu makan, hanya buah yang tak boleh makan, yang memabukkan. Buah yang merosakkan kesihatan, jangan makan. Ikan, sebarang ikan semua boleh makan. Tapi ada ikan yang tak boleh makan, jangan makan. Haiwan, semua haiwan boleh makan. Tapi jangan makan buaya, jangan. Jangan makan singa, jangan. Kan lembu banyak, kan unta banyak, kan biri-biri banyak, kan kambing banyak, kan ayam banyak, kan telur ayam banyak, itik banyak, kan telur itik banyak, burung banyak. Burung merpati boleh makan. Tuan-tuan sebut aja, burung apa? Burung yang kaki panjang tu, ruak-ruak, boleh makan, tak ada masalah. Tapi ada jenis burung yang tak boleh makan. Misal, elang. The white eagles tak boleh makan. The black eagles tak boleh makan. The blue eagles tak boleh makan. Tapi yang itu, tuan-tuan, yang mana tak boleh, yang haram, yang makruh, yang haram, yang syubhat, itulah yang kita nak makan. Kedai makan yang tak ada tulis pun halal, memang nampak. Yang menyajikan pun kita nampak orangnya tak ada gambaran menunjukkan orang Islam. Penyajinya, orang yang menyajikan, orang yang mengangkatkan. Kalau kita pergi dapur, kita tengok dapurnya. Tak lalu nak makan, tuan-tuan. Tapi kita boleh makan di kedai itu. Bawa anak-anak kita yang kecil-kecil. Makan. Tuan-tuan, yang syubhah, yang haram. Masuk mulut, perut kita. Jadi, tuan-tuan, nyawa yang sampai ke perut dengan perut yang sedemikian, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan bayangkan. Satu lagi, perut yang makan makanan daripada sumber dia. Makanan daripada sumber mana? Haram. Apa dia? Rasuah. Yang saya katalah, Mr. 5%, Mr. 10%. Kita jaga procurement, kita jaga jual beli. Tuan-tuan, banyak kita punya supplier, banyak supplier. Kita boleh deal dengan supplier itu. Untuk dapatkan sedikit keuntungan. Haram. Itu yang kita makan. Dan nyawa itu melalui proses itu. Sampai dada kita, dada. Bila sampai dada, tuan-tuan ombak. Tuan-tuan tengok ombak. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok, tuan-tuan, orang meninggal. Saya, ialah oleh kerana kita orang kenal, tuan-tuan. Biasanya sahabat-sahabat, orang yang kenal saya, bila berlaku dalam keadaan sakaratul maut, malakal maut berjumpa dengan anak isteri, dengan adik-beradik, dengan pakcik-makcik, saya dijemput oleh mereka, tuan-tuan dan puan. Dan saya telah saksikan berbagai-bagai jenis kematian. Ombak ni, ombak. Oi, tuan-tuan. Bayang di situ. Bayanglah katakanlah hati di situ, dilimpa di situ, jantung di situ. Lang, paru-paru di situ, pankreas di situ. Bayangkan, tuan-tuan. Itu adalah organ-organ. Sambung menyambung, kait mengait, tuan-tuan dan puan. Interconnected antara mereka. Berfungsi mereka, jalin menjalin di antara organ-organ itu. Bayangkan kalau organ-organ itu disiram oleh siraman-siraman yang haram. Siraman-siraman yang makruh, siraman-siraman yang syubhah. Allah. Dan sampailah, tuan-tuan. Sampailah. Ini tempatnya, tuan-tuan. Nyawa bila berada di ghargharah. Ini namanya ghargharah. Halqum. Nak menderma, bila dah sampai sini, tak diterima dah derma itu. Nak menginfak, bila dah sampai sini, tak diterima dah infak itu. Atas nama orang yang nak mati itu. Nak wakaf, dah sampai sini, tak diterima dah wakaf itu. Nak bertaubat, sampai sini, tak bertiba dah taubat itu. Kalau belum lagi bertaubat, nyawa sampai ghargharah. Ni halqum ni. Ya Allah, tuan-tuan. Ada orang tak bertaubat lagi. Pergi Mekah dah 12 kali dah. Tapi minum lagi. Pergi Mekah dah 12 kali, tak datang masjid lagi. Pergi Mekah dah 12 kali, tak pernah duduk majlis ilmu lagi. Pergi Mekah dah 12 kali, tak pernah bertemu dengan alim ulama. Pergi Mekah dah 12 kali, tak pernah selesa nak bersama dengan alim ulama.
tak selesa dengan imam, tak selesa dengan bilal, tak selesa dengan guru agama, tak selesa dengan ustaz, tak selesa dengan ustazah, tak selesa dengan apa yang disyarahkannya. Kalau cerita tentang mati ini, dia orang yang pertama tuan-tuan mengalihkan pandangan, dan orang yang pertama mengumpat di belakang tu. Ustaz ni saya sikit mati, saya sikit mati. Tak ada tajuk lain ke ustaz? Kenapa mati? Ustaz, we are not here to die, we are to live, not to die. Masya Allah tuan-tuan. Itulah yang kita dengar tuan-tuan. Itu yang kita dengar. Sombongnya, bongkaknya. Malaikat maut datang. Pagi ni tajuknya bertemu malaikat maut. Tuan-tuan. Sampai garah-garah. Nyawa sampai garah-garah tuan-tuan. Melepasi. Dan melepasi sini tuan-tuan. Sampai keluar di ujung, di ubun-ubun kita ini. Maka keluarlah nyawa kita. Nama kita berubah daripada Hasan Ali, nama kita berubah kepada Allah Yarham. Daripada Hasan Ali, nama kita berubah kepada jenazah. Kan orang tanya, jenazah pukul berapa sampai daripada hospital ya? Pukul berapa jenazah sampai? Adakah orang kata, pukul berapa Hasan Ali sampai? Tak. Pukul berapa jenazah sampai? Atau mayat? Pukul berapa? Mayat dah mandi ke belum? Atau ada orang kata, Hasan Ali dah dimandikan belum? Bila Hasan Ali dah dimandikan belum, mana Hasan Ali hidup? Perkataan Hasan Ali, will give a reflection that he is still alive. Tapi bila sebut mayat, Hasan Ali sudah terbujur menjadi mayat. Tak ada nyawa lagi. Badan dah sejuk, dimandikan itu, tuan-tuan. Dah bertukar dah. Tak ada lagi dah. Tan Sri tak disebut lagi, Tun tak disebut lagi, Datuk Sri tak disebut, Datuk tak disebut. Apa tuan-tuan? Apa saja. Tuan-tuan dapat pingat daripada Queen Elizabeth. Tuan-tuan dapat pingat daripada katakanlah maharaja-maharaja mana dalam dunia ni. Tak ada dah. Tuan-tuan disebut almarhum, Allah Yarham. Jenazah, mayat. Itu dia punya pronouns. Itulah ganti nama kita tuan-tuan dan puan-puan. Para penonton yang betul sekalian. Nyawa keluar. Tak mengepam lagi dah jantung. Darah tak mengalir lagi dah. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Besok tuan-tuan, besok saya nak cerita siapa yang patutnya berada di sisi kita. Tuan-tuan nanti terperanjat bila saya katakan siapa yang berada di keliling kita, mungkin mereka berada tapi mereka kaku, tak tahu apa nak buat. Kenapa mereka kaku? Tak dapat bantu orang yang nak pergi kali terakhir. Nak pergi tak balik-balik lagi tuan-tuan. Nak pergi tak balik-balik. You are bidding farewell to him or to her. Tuan-tuan, that is the final farewell. He is not coming back. She is not coming back. Dia akan pergi selama-lamanya. Besok saya akan cerita siapa yang patutnya berada di kiri. Sepatutnya siapa yang berada di kanan. Ada berapa pasukan tuan-tuan untuk mengiringi kematian mereka yang nak pergi. Pembaca Yasinnya siapa? Penzikirnya siapa? Pembaca Qurannya siapa? Allah tuan-tuan. Pentalqinnya siapa? Yang mengurut-ngurut untuk melegakan dia siapa? Suasananya macam mana? Kesyaduannya macam mana? Tingkat syadunya macam mana? Apa yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan ketika nyawa untuk disentap oleh malaikat maut, nyawa untuk dipisahkan daripada jasad kita oleh malaikat maut. Ketika itu apa nak buat? Apa suasananya? Macam mana nak buat? Macam mana nak bagi tahu cucu-cucu? Macam mana nak bagi tahu anak-anak kita? Tuan-tuan, apa peranan anak sulung? Apa peranan anak nombor 2? Apa peranan anak nombor 3? Isterinya di mana? Suaminya di mana? Besok, itu kita cerita besok tuan-tuan. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian, lebih kurang ceritanya tuan-tuan, marilah kita insya-Allah. Saya dah cerita tentang bertemu dengan malaikat maut. Dan kita bertemu dengan malaikat maut, oleh itu pengajarannya tuan-tuan. Bersedialah kita tuan-tuan. Persediaan saya tuan-tuan dan puan, saya hendak bukan diri saya saja bersedia, seluruh umat. Maka saya akan bangunkan, Yayasan Sabah akan membangunkan. Apa yang nak bangunkan? Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Satu-satunya dalam dunia, tuan-tuan. This is the first one. It is a prototype initiative, prototype project
This is the only one in the world. The only one dalam Selangor. The only one di Malaysia yang kita nak bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Apa gunanya? Memberikan, tuan-tuan, kita nak berikan namanya program pendidikan hujung usia. Dengar tuan-tuan, kita nak beri program pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah. Tuan-tuan pernah dengar ke? Program yang berstruktur, program yang ada silibus, program yang ada kurikulum, program yang ada tempat, program yang ada bangunan, program yang ada kompleks, program yang ada pentadbir, program yang ada staf, program yang ada juru coach, program yang ada tenaga pengajar. Mana ada, tuan-tuan? Mana ada di Malaysia? Mana ada di dunia? Yang ada besok, awal tahun depan akan dibangunkan, insya-Allah. Bila kutipan sudah mencecah kepada 1/3 daripada 12 juta yang kita perlukan. 4 juta paling tidaknya. Sumbanglah tuan-tuan, sumbanglah. Inilah dia. Inilah jalan untuk mati dalam Husnul Khatimah. Inilah menyebabkan malaikat maut senyum datang berjumpa dengan kita. Inilah menyebabkan malaikat maut ambil nyawa kita dengan penuh beradab, dengan penuh bersopan, dengan penuh kasih, dengan penuh sayang dan kecintaan. Tapi kalau misalnya saudara benamkan kita punya duit-duit ni tuan-tuan, tak keluar-keluar duit kita. Untuk apa? Saudara pun tak tahu untuk apa duit ini. Saudara takut malaikat maut datang mencabut nyawa saudara dengan ganasnya. Nyawa keluar, tuan-tuan dan puan, seperti pokok berduri, berbagai-bagai sudut duri yang tajam-tajam itu, tuan-tuan. Dimasukkan ke dalam mulut kita, dimasukkan dalam perut, ditolak sampai ke dubur, lepas tu ditarik keluar, tuan-tuan dan puan. Begitulah sakitnya, seperti pancungan 300 pedang yang memancung kita. Ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita doa, tuan-tuan. Macam mana doanya, tuan-tuan dan puan, ya? Doanya, tuan-tuan biasa doa. Inilah doanya untuk kita diringankan waktu malaikat maut mencabut nyawa kita. Bila kita bertemu dengan malaikat maut untuk meringankan sakaratul maut, ini doanya. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar wal afinu 'indal hisab. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afnu 'indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah di saat pencabutan nyawa ini dan selamatkanlah dari neraka dan mendapat kemaafan ketika dihisab. Ya Allah, dengar. Ya Allah, mudahkanlah di saat pencabutan nyawaku ini dan selamatkan dari neraka dan mendapat kemaafan ketika dihisab. Tuan-tuan, sekali lagi. Allahumma hawin alaina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwi 'indal hisab. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, insya-Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Salam kepada semua, salam husnul khatimah kepada semua. Marilah kita, tuan-tuan dan puan, didik isteri kita, didik anak kita, didik jiran kita, tetangga kita, mengingat di antara mereka afdalu zikr az-zikrul maut. Zikir yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah zikir mengingati kematian, zikrul maut. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan. Jangan lupa, tuan-tuan, sumbang kepada Anjung Husnul Khatimah. Wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah, fi sabilillah. Non-profit making. 1 sen pun bukan untuk profit. Dapatkan 3 buah buku. Ada library, tuan-tuan letak library persatuan, library yayasan, library sekolah, library universiti, library college, library college swasta, library universiti swasta. Dapatkan buku-buku ini. Ada potongan khas nanti kalau kita beli dengan bilangan yang agak besar. Kemudian, tuan-tuan, kita punya nursery kita, tuan-tuan, ataupun kita punya nursery ataupun kita punya taska, kita ambil daripada 2 bulan hingga 4 tahun. Bayi 2 bulan hingga toddler 4 tahun. Namanya First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Kita didik mereka. Apa dia, tuan-tuan? Moto kita, modern, professional, holistic, global, Islamic. Modern, professional, holistic, global, Islamic. Itulah First Move Childcare Center. Sekarang ada 8 cawangan, 2 di Bangi, 1 di Kajang, 5 di Kuala Lumpur. Belum dapat keuntungan lagi, tuan-tuan. Baru setahun 3 bulan. Bila dah untung besok, kita salurkan keuntungan kepada Anjung Husnul Khatimah. Buku-buku tadi, yang 3 tadi, tuan-tuan, hasilnya sedang disalurkan kepada Anjung Husnul Khatimah.
Mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Salam kepada semua. Salam sayang, salam kasih, salam cinta. Malam ni tuan-tuan dan puan, malam ni 9.15. Malam ni 9.15. Malam tadi punya seronok tuan-tuan. Malam tadi, kualiti salat generasi silam. Kualiti salat generasi silam. Kita akan sambung 2 minggu daripada sekarang. Malam ni sekali lagi tuan-tuan dan puan. Malam ni insya-Allah kita akan ke udara pukul 9 suku dengan tetamu-tetamu yang lain insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan, pagi pukul 7, malam 9 suku biasanya, sehingga ini belum ada lagi yang kami tidak dapat menjalankannya, tidak dapat bersiaran tuan-tuan. Hari-hari kita bersiaran insya-Allah. Jumpa tuan-tuan ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan doakan saya sihat, doakan saya selamat, doakan saya boleh berfikir, doakan saya boleh bercakap, doakan saya boleh menyampaikan, supaya kita dapat sampaikan sedikit ilmu-ilmu ini untuk kebaikan kita bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.